Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang indah ini, saya perkenalkan diri saya dahulu, iaitu nama saya Muhammad Hakimi bin Muhammad, pelajar Pusat Pembelajaran OUM Kuala Terengganu, jurusan Occupational Safety and Health Management. Pada semester ini, saya telah mengambil subjek Occupational Safety Volume 2 dan pada subjek tersebut telah ada satu assignment ataupun latihan amali bagi untuk penyediaan report dan juga video untuk menjelaskan penilaian high rate di premis di tempat kerja. Dan saya sendiri telah memilih di jabatan saya, iaitu Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Saya bertugas di unit kejuruteraan di bahagian program kawalan mutu air minum. Jadi saya datangkan dua aktiviti di dalam video ini untuk menjelaskan mengenai high rate berkenaan aktiviti yang pertama, penggunaan komputer untuk menjalankan tugasan hakiki dalam menyediakan laporan dan menyiapkan surat menyurat. Dan yang kedua ialah mengangkat beban. Dalam unit kejuruteraan ini, saya telah mendapat beberapa bekalan, peralatan dan juga consumable untuk diedarkan kepada daerah. Dan barang tersebut telah diletakkan di dalam store untuk diedarkan ke daerah. Sebelum semasa barang itu diterima oleh pihak kami dan saya sendiri akan mengalihkan beban itu ke tempat yang lebih selamat di bahagian store, dan saya akan tunjukkan bagaimana cara yang betul untuk mengangkat beban. Saksikan. Aktiviti seterusnya ialah mengangkat beban. Yang pertama sekali, kita mestilah menganggarkan berat, saiz dan juga bentuk beban. Ini adalah penting untuk menilai sejauh manakah kemampuan seseorang individu itu mampu atau tidak untuk mengangkat beban tersebut. Yang kedua ialah tetapkan di mana beban ini harus diangkat. Ini memudahkan semasa beban ini diangkat dan kita tahu di mana tempat hendak dipindahkan beban ini. Yang ketiga ialah pastikan tidak ada halangan di laluan semasa beban ini diangkat. Ini penting kerana boleh mengelakkan sebarang kemalangan dan kecelakaan ketika mana sedang beban ini diangkat. Yang keempat ialah kita kena tahu bahawa adakah beban ini memerlukan sokongan peralatan teknikal ataupun bantuan daripada kawan-kawan yang lain. Jika perlu, kita gunakan, dan jika tidak perlu, kita boleh mengangkatnya sendiri. Dan yang kelima ialah postur ataupun kedudukan mengangkat beban itu sendiri. Kaki kiri mestilah berada di sisi hadapan beban, manakala kaki kanan berada di belakang di sisi beban. Dan yang keenam ialah kaki hendaklah dibengkokkan selaras dengan beban bagi mendapatkan postur yang betul untuk mengangkat beban. Beban tidak boleh diangkat dengan menundukkan dan mengangkat beban, kerana ia boleh menyebabkan sakit pinggang, lenguh-lenguh dan boleh menyebabkan kepatahan pinggan. Dan yang seterusnya ialah apabila kaki telah bengkokkan, bangun, pegang beban ini betul-betul, sama ada di bahagian tepi ataupun bahagian bawah, mengikut kepada keselesaan. Apabila bangun, hendaklah menggunakan otot peha untuk mengangkat, bukannya menggunakan belakang ataupun kaki, kerana ia boleh menyebabkan kecederaan ataupun terjatuh. Apabila mengangkat beban, pastikan kepala diangkat dan melihat ke hadapan di mana beban itu hendak dituju, dan tulang belakang juga hendaklah diluruskan. Tidak boleh seperti ini ataupun seperti ini, kerana beban ini boleh terjatuh
seterusnya menyebabkan kecederaan. Langkah mengangkat beban ini penting bagi mengelakkan hazard yang sering berlaku di tempat kerja yang boleh menyebabkan kecederaan dan juga kemalangan yang sering kali berlaku di tempat kerja. Salah satu aktiviti yang saya pilih di tempat kerja ialah menggunakan komputer untuk menjalankan kerja-kerja pejabat ataupun penyediaan laporan. Kriteria yang penting bagi ergonomi semasa menggunakan komputer yang pertama ialah penggunaan skrin. Hazard bagi skrin ialah boleh menyebabkan sakit mata, ketidakselesaan pada mata dan juga sindrom penglihatan komputer iaitu CSB. Kawalan risiko bagi mengelakkan hazard ini berlaku ialah yang pertama kita menggunakan skrin atau monitor yang berteknologi tinggi yang mesra alam iaitu skrin LED ataupun LCD. Yang kedua, kita menggunakan resolusi minima sekurang-kurangnya ialah 780 piksel darab 1080 piksel bagi merehatkan mata dan juga bersesuaian dengan penggunaan harian. Yang ketiga, jarak antara mata dan skrin adalah sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kaki. Kita boleh menggunakan lengan untuk mengukur dengan jarak yang sesuai iaitu 2 hingga 3 kaki. Setelah menggunakan komputer dalam satu tempoh yang lama iaitu sekurang-kurangnya 4 jam, kita mestilah berhenti seketika untuk memberi rehat kepada mata dan menenangkan minda. Yang kedua ialah tempat duduk. Hazard bagi tempat duduk ialah menyebabkan kita berasa lenguh, sakit badan dan juga ketidakselesaan setelah menggunakan komputer dan tempat duduk secara berterusan pada hari-harian. Kerusi memainkan peranan penting semasa kita duduk dalam menjalankan kerja-kerja di pejabat. Penggunaan tempat rehat bagi lengan juga penting untuk kita merehatkan lengan apabila kita bersandar dan juga kita berehat. Penggunaan kerusi yang ergonomik mempunyai tempat yang boleh laras seperti untuk menurun dan juga menaik. Kita juga menggunakan bantal bagi menegakkan atau membaiki postur tulang belakang agar tidak terlalu melengkung apabila duduk bersandar. Dan seterusnya kita menggunakan pelapik bagi tempat duduk untuk mengelakkan rasa sakit punggung akibat duduk terlalu lama. Yang ketiga ialah pencahayaan. Hazard bagi pencahayaan ialah boleh menyebabkan sakit mata dan juga rabun. Kawalan risiko untuk pencahayaan ialah kita mestilah mendapat pencahayaan yang cukup, sekurang-kurangnya 120 lux hingga 250 lux bagi aktiviti di tempat kerja. Yang keempat ialah penggunaan peralatan komputer seperti keyboard dan juga mouse. Kita mestilah menggunakan peralatan sokongan bagi merehatkan lengan apabila melakukan kerja. Hazardnya ialah kita boleh menyebabkan tangan berpeluh akibat melekap terlalu lama di atas meja dan rasa lenguh-lenguh dan sengal-sengal. Jadi apabila kita menggunakan peralatan sokongan ini, kita punya tangan boleh rehat dan juga kedudukan yang lebih stabil. Begitu juga dengan penggunaan mouse. Ada tempat rehat bagi tapak tangan seperti di sini. Seterusnya ialah
suhu. Hazardnya ialah kita berasa terlalu panas dan juga terlalu sejuk yang boleh menyebabkan ketidakselesaan sama ada menggeletar kesejukan dan juga kepanasan. Oleh itu, kawalan risikonya ialah kita melaraskan suhu bilik di tempat kerja bagi keselesaan pengguna seperti saya, dan suhu yang dicadangkan untuk pekerja dalam satu ruang ialah 24 darjah Celsius. Di samping itu juga, dia boleh menjimatkan elektrik dan juga meminimalkan penggunaan aircon.